Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita untuk bersama-sama pada malam ini menyambung perbincangan kita dalam surah An-Naba. Kita sampai kepada ayat yang ke-12, iaitulah firman Allah Ta'ala, wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minas sama' wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dalam jumlah ayat ini kita akan jumpa satu bentuk balaghah baru, iaitulah al-isti'arah yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah taala. Kata Allah Taala, wa banayna fawqakum sab'an shidada, ai dan kami bina di atas kamu 7 binaan, 7 langit yang teguh, yang kukuh. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kejadian siang dan malam, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, maka kejadian siang dan malam ini adalah kejadian yang berlaku di langit, ya, pergerakan langit yang menghasilkan waktu persilih gantinya siang dan malam. Maka Allah Subhanahu wa taala mula membawa kita untuk menelusuri satu lagi ciptaannya yang agung, iaitulah langit. Ya, dan sentiasa Allah Ta'ala berdalilkan dengan kejadian langit dan bumi dalam perkara-perkara rububiyah dan uluhiyah. Kata Syekh Ibn Ashur, nasaba ba'da dhikri al-layli wan-nahar وهما من مظاهر الأفق المسمى سماء، أن يتبع ذلك وما سبقه من خلق العالم السفلي بذكر خلق العوالم العلوية. Bersesuaianlah setelah Allah Ta'ala menyebutkan tentang kejadian malam dan siang, yang mana kedua-duanya adalah fenomena ufuk yang dinamakan langit, untuk diikuti dan apa yang mengikutinya daripada penciptaan alam sufli, itulah alam bumi, untuk menyebut pula diikuti setelah itu dengan menyebut penciptaan alam tinggi, alam atas, alam langit. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut di sini wa banayna. Dalam ayat yang lain Tuhan kata was-samaa'a banaynaha bi'aid wa inna lamusi'un. Maknanya dan kami bina, ya. Sedangkan makna binaan ialah perkataan yang kita guna merujuk kepada perbuatan membuat sesuatu yang kukuh, membina rumah, membina bangunan, ya. Itu adalah binaan daripada perkataan Arab bina, ya. Jadi rumah adalah binaan, khaimah adalah binaan, ya. Qubbah adalah binaan. Tapi kalau orang buat lubang di bawah, kita tak panggil bina, kita kata gali lubang, ataupun pahat di gunung-gunung, itu adalah pahatan, tak panggil binaan, ya. Dan di sini kata Syekh Ibn Ashur, wastu'ira fi'lu banayna fi hadhihi al-ayah li ma'na khalaqna. Di sini ada isti'arah kalimah banayna, ada pinjaman kalimah banayna dalam ayat ini dengan makna kami cipta apa yang berada di atas manusia. Kerana bila dia di atas, dia seumpama binaan lah, sebab dia dibina di atas kita. Tuhan kata banayna fawqakum, atas kamu. Kerana binaan ni biasanya benda yang kita buat naik ke atas, kan, bangunan ni naik ke atas. Dan di sini juga isyarat supaya pemberitahuan daripada Allah Ta'ala bahawa langit adalah
bina'a, seperti yang Tuhan dah abang awal dalam suratul Baqarah. Ya, langit adalah binaan, binaan yang dalam tu ada dia punya strukturnya. Bukan seperti yang kamu nampak ini, kerana alam ulwi di luar daripada capaian kemampuan capaian panca indera manusia tanpa bantuan alat. Jadi orang zaman itu dia tak ada macam kita nak pergi hantar apa spaceship kah apakah. Even kita sekarang pun bila kita dah buat space station pun kita tak sampai langit. Kan kita masih lagi di kawasan alam bawah, alam tak sampai langit pertama. Kan? Jadi disebabkan langit ini, alam langit ini, langit yang disebut as-sama' ini ialah satu alam lain, bukan tempat kita. Dan dia adalah alam ghaibi. Maka satu-satunya cara untuk kita dapat pengetahuan tentangnya adalah khabar wahyu langit. Khabar daripada Allah Ta'ala. Ya. Dan langit adalah masakinul malaikah, tempat tinggalnya malaikat. Dan langit adalah tempat terletaknya al-jannah. Ya. Jadi dia adalah alam lain. Ya. Alam lain. Ya. Jadi dia kata di sini, seolah-olahnya Allah Ta'ala menggunakan kalimah banaina di sini adalah isti'arah, berlakunya penyerupaan langit itu dengan binaan. Walaupun hakikatnya langit memang binaan, bukan sekadar penyerupaan. Kita kurang setuju dengan dia kata di sini ini adalah isti'arah dari sudut dia adalah tashbih. Kerana kita akan sebut isti'arah ni satu bentuk tashbih. Tetapi hakikatnya memang dia adalah binaan. Dia ada struktur, dia ada pintu, ada bangunan-bangunannya, lapisan-lapisannya, setiap lapisan itu ada tempat tinggal malaikat, ada syurga, ya, seperti mana yang telah dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Ya. Jadi kalau dia kata di sini, kemudian Tuhan kata wa banaina fawqakum sab'a. Jadi banaina fi'il madhi, dan kami telah binakan. Dan penggunaan kata ganti nama nahnu di sini, bagi merujuk kepada azamah, merujuk kepada keagungan. Kerana munasabah langit adalah makhluk Tuhan yang sangat hebat. Demikian juga bila Tuhan sebutkan yang lain-lain, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Bukan di sini maknanya, kerana kalimah nahnu, kami, diguna merujuk kepada ramai ataupun merujuk kepada keagungan. Ya, dia tidak semestinya merujuk kepada banyak ataupun ramai, tapi merujuk kepada seorang yang agung, yang hebat, atau sesuatu perbuatan yang berlaku dengan perintah dan perantara. Seperti Allah Ta'ala kata, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan az-zikr, Quran. Kenapa kami menurunkan? Kerana yang buat turun itu malaikat dengan arahan Allah Ta'ala. Kan? Kemudian Tuhan kata sab'an shidada. Sab'an shidada di sini ada hadaf, ada perkataan yang dibuang, iaitulah samawat. Maknanya sab'a samawatin shidada. Kami bina di atas kamu 7 lapisan langit yang kukuh. Shidad maknanya kukuh, utuh. Shidada. Jadi di sini ada sebutan sifat, fahuwa min dzikri sifah wa hadzfil mausuf. Ada sebutan sifat dan dikekal dan dibuang mausuf. Jadi asalnya adalah wal muradu bis sab'i shidad as-samawat, ay wa banaina fawqakum samawatin sab'an. Kami ciptakan di atas kamu langit yang sifatnya 7. Wa banaina fawqakum samawatin sab'an. Takdir perkataannya begitu. Dan kami ciptakan di atas kamu langit yang sifatnya 7. 7 lapis. 7 struktur. Ya, 7 tingkatan. Sab'an shidada, dalam keadaan utuh, teguh. Ya.
Taib. Sebab itu dia kata di sini walidzalika ja'al wasfu bismil adadil muannath. Sebab itu datang sifat di sini dengan adat bilangan secara muannath. Ya, kerana daripada nama 3 sampai 10 dalam bahasa Arab. Adat dengan ma'dud mesti mukhalafah dari segi gender. Jadi kalau bilangannya yang dibilang itu adalah bersifat feminin, maka nombornya mesti bersifat muzakkar. Kan? Jadi sab'a samawat tak boleh sebut sab'ah samawat. Kan? Pasal samawat muannas. Samawat feminin. Okey. Dan sab'un bersifat muzakkar, bersifat maskulin. Sebab apa? Pasal tidak ada tak marbutah. Tapi dari segi hukum bilangan daripada nombor 3 salasah sampai 10 dia mesti lawan dari segi gender. Kan? Dari segi gender, kalau yang dibilang ma'dud kita panggil, yang dihitung itu adalah muannas feminin, maka adatnya adalah muzakkar. Dan kalau ma'dudnya muzakkar, maka adatnya mesti muannas. Sab'atu rijalin, 7 orang lelaki misalnya. Sab'ah rijal, sab'u nisa, thalathatu rijal, thalathu nisa. Kan, 3 orang lelaki, 3 orang perempuan. Jadi kalau lelaki thalathatu rijal, kalau perempuan thalathu nisa. Okey. Taib, itu maksud dia kata di sini. Jadi sebab itulah di sini Allah Taala gunakan adat itu muannas sebab dia ada takdir mausufnya digugurkan, itulah sab'a samawat. Sab'a samawatin, 7 langit. Fayajuz an yuradu bis, tapi di sini dalam tafsir Ibn Ashur, ini ada benda kita nak bincang sebagai faedah. Dan bagus sebab kita nak belajar cara kita nak bermuamalah dengan tafsir-tafsir yang macam ni, yang famous pada zaman kita sekarang ni. Dia kata boleh jadi yang dikehendaki dengan 7 ini, langit ini ialah al-kawakibus sab'ah al-mashhurah, 7 planet yang masyhur. Iaitulah apa? Zuhal, Mushtari, Merikh, Syams, Matahari, Zuhrah, Utarid dan bulan, Qamar. Tapi kita kata ini pandangan yang sangat-sangat tidak betul. Ya? Sangat-sangat tidak betul. Kerana langit adalah alam ghaibi. Langit ialah alam ghaibi. Dan kita kata Allah Subhanahu wa taala bila dia nak menceritakan langit, dia bukan sekadar nak cerita pasal kita nak tengok langit yang kita nampak dengan mata satu hai. Ada ayat-ayatnya yang Tuhan sebut tentang awan, tentang apa semua. Tetapi Allah Ta'ala juga nak mengingatkan kita tentang kemampuan yang mencipta alam lain yang bukan kita nampak. Dan kita kena tahu ayat ni, dalil ni datang untuk apa? Kalau kita tengok kepada siyaqul ayat ini, untuk mengisbatkan apa, kita jangan lupa. Ini semua dalil untuk mengisbatkan hari akhirat, yaumul qiyamah. Kan? Dan bila berlaku hari akhirat, kita akan berpindah alam. Alam mana? Alam langit. Kan? Kita tak duduk lagi di bumi ini. Bumi lepas dah habis hisab apa semua, Tuhan tukar jadi roti, kita makan. Kan? Dalam hadis sahih Bukhari. Kan? Bila dah lepas hisab, dah lepas sirat, orang syurga dah masuk syurga, orang neraka dah masuk neraka. Apa jadi dengan bumi ni? Tak ada dah bumi ni. Tuhan akan ubah dia jadi roti untuk dimakan di ahli syurga. Kan? Jadi munasabahlah Tuhan cerita pasal kejadian langit yang tidak boleh dicapai oleh pengetahuan manusia. Sebab itu kita kata maklumat-maklumat yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita tentang alam, ada beberapa jenis. Kita kata yang pertama, alam yang boleh digapai oleh panca indera manusia. Yang ini Tuhan biasanya tidak sebut secara detail, kerana dia boleh digapai oleh panca indera dan kita boleh buat kajian.
Dan ada maklumat kejadian alam di luar daripada gapaian dan capaian kemampuan capaian panca indera kita sekarang yang terhad. Ya, sebagai misalnya, ya, kejadian bila Tuhan sebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Di sini Tuhan nak suruh kita tengok kejadian unta yang zahir, yang diguna oleh orang Arab ketika itu sebagai tunggangannya di padang pasir. Jadi yang dikehendaki dengan kaifa khuliqat di sini ialah bagaimana ia dicipta, sebagai cara ia dicipta itu sesuai untuk dia menjadi binatang yang menjadi kenderaan di padang pasir, dari segi matanya, dari segi bonggol dia, dari segi mulut dia, apa semua memang perfect. Kaki unta mana tenggelam dalam pasir? Kan? Kaki dia tu Tuhan cipta elok, sesuai. Bagaimana dia sesuai untuk kamu jadikan dia tunggangan. Kan? Cuba kalau kita bawa kereta Tesla pergi padang pasir. Jahanam. Kan? Hebat macam mana pun tak mampu. Kan? Tak boleh pakai Tesla dekat tengah padang pasir. Kan? Bawa S70 pun habis jahanam. Kan? Ada kenderaan tertentu yang kita belajar daripada unta tu, kita buat kenderaan yang boleh jalan di atas padang pasir. Kan? Dari segi bentuk tayar dia, body dia, apa semualah. Kan? Macam mana manusia belajar? Daripada binatang-binatang Tuhan cipta dia. Kan? Tapi ada benda-benda yang Tuhan nak cerita kepada kita tentang alam ghaib, tentang malaikat, tentang kejadian langit yang lebih dahsyat. Ya. Langit ni kita nampak sebahagian. Kita nampak yang dia punya bawah, yang kita kata tak sampai langit pertama pun. Kan? Tetapi yang Tuhan nak bagi tahu di sini ialah tentang kejadian langit yang merupakan alam lain, alam ghaibi. Ya. Memanglah musannif kata di sini, pasal dia kata mukhatabin, orang yang dia cakap ni tak tengok langit yang 7 ni. Dan yang mereka tengok adalah pergerakan bintang yang 7 tadi, planet. Ya. Dan lepas tu dia tambah, dia kata di sini antaranya Saturn, Neptune, Uranus. Ya. Walaupun kita kata ini bukan langit. Ya. Ini bukan langit, ini adalah jirim yang ada di langit. Dan Tuhan nak cerita di sini ialah langit. Kejadian langit itu sendiri dan isinya yang berbentuk alam ghaib, dari segi syurga, dari segi tempat tinggal malaikat. Ya. Kemudian dia kata wa yajuz an yuradu bis samawati sab' tabaqatin ulwiyah ya'lamuha Allah Ta'ala. Dan dia kata yang boleh dikehendaki di sini 7 langit, 7 lapisan langit yang Allah Ta'ala saja tahu, dan manusia telah terima semenjak lama ianya 7 langit. Ini yang betul. Ini yang betul. Kerana ini maklumat yang telah diterima manusia secara wahyu daripada kitab-kitab terdahulu lagi. Jadi manusia telah terima. Oh, langit ni 7. Okey. Dan tidak ada nabi-nabi datang bagi tahu lebih daripada itu. Semua kitab-kitab Allah Ta'ala Tuhan sebut tentang langit 7. Dan manusia ni, dia punya tamadun manusia ini bermula dengan kenabian. Dan yang membimbing tamadun manusia adalah kenabian. Di antara bentuk kesalahan sejarah ialah orang barat dalam tamadun dia, kalau kita tengok macam Will Durant dalam kitab dia The Story of Civilization, kan, apa Qissatul Hadarah, dia bahagikan tamadun manusia itu berdasarkan kepada apa? Kepada zaman ahli falsafah. Mula dengan ahli falsafah Socrates, Plato, Aristotle, lepas tu apa semua sampailah kepada Kant, Stuart Mill, apa semualah. Sampailah ke zaman-zaman belakang. Sebagai tokoh pemikir. Ini adalah salah. Sejarah manusia dikaitkan dengan kenabian, nubuah. Tetapi ini adalah pertarungan sejarah sebenarnya. Sebab itu Said Nursi, dia ibaratkan manusia ni ada 2 bentuk pohon, dia kata. Satu pohon tuba, satu pohon zakum. Dan kita tahu tuba ialah pokok dalam syurga, dan zakum ialah pokok dalam neraka.
Kan? Jadi dia kata kita boleh umpamakan manusia ni ada dua jenis tumbuhan. Satu, manusia, diri manusia yang sifatnya adalah seperti syajaratul tuba. Pokok tuba. Pokok dalam syurga. Iaitulah nubuah, kenabian. Ya, Nabi-Nabi dan para pengikut Nabi. Yang mereka ini adalah mengaku diri mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah dan mereka mengabdikan diri kepadanya dan taat perintah Allah. Dan satu lagi, manusia yang tumbuh, yang menganggap dirinya, kita boleh umpamakan mereka ni sebagai syajaratul zakum, pokok neraka. Iaitulah ahli falsafah dan pengikutnya. Yang mereka ini sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri utama ahli falsafah ialah arrogance, kesombongan. Dan lebih-lebih lagi kita panggil dia epistemic arrogance. Kesombongan epistemologi, cara fikir. Dia rasa dia lebih pandai daripada orang lain. Jadi dia tak terima nasihat. Dan itulah makna sombong. Nabi sebut al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong ialah menolak kebenaran dan merendah-rendahkan manusia. Dia rasa dia tak layak ditengok pasal dia lebih pandai, lebih hebat, lebih cerdik. Kan? Jadi tamadun manusia yang betul sepatutnya dilihat dari sudut kenabian. Ya, dari sudut kenabian. Sebab itu apa yang ahli falsafah terdahulu cakap, kalau benda tu betul, itu adalah saki-baki daripada nubuah. Saki-baki nubuah. Bukan ahli falsafah tu Nabi, tapi saki-baki ajaran kenabian. Daripada agama-agama yang ada pun, apa yang betul daripada ajaran agama-agama syirik ini, itu adalah saki-baki kenabian. Macam ulama' katalah, kita kata agama Buddha, agama apa pun, kemungkinan agama ni semua digagaskan oleh pecahan daripada ajaran Nabi yang telah diselewengkan. Wallahu a'lam. Macam Majusi. Kan? Walaupun kita tidak ada nas melainkan untuk Sabi'ah dengan Majusi. Kan? Lain betul kita tidak ada nas daripada Nabi yang agama itu agama seleweng. Kita tahu bahawa ahli kitab Yahudi dengan Nasrani, agama mereka diselewengkan, tapi kitab mereka tidak diselewengkan sepenuhnya. Apa maksudnya? Paling-paling kurang separuh yang betul yang masih berbaki pada mereka. Mungkin lebih pada separuh. Bahkan ulama' khilaf apa makna Taurat itu diubah ataupun Injil diubah. Adakah makna ubah ayat ataupun ubah tafsiran? Yang sahihnya berlaku kedua-duanya. Tapi majoritinya ubahan tafsiran. Dan ada golongan yang kitab mereka terus hilang. Macam Majusi dengan Sabi'ah. Ini kitab mereka terus hilang. Jadi mereka tidak ada kitab asal, tidak ada. Tetapi masih ada saki-baki ajaran. Tapi benda tu berasal daripada ajaran Nabi. Ada Nabi yang datang kepada mereka dan bimbing mereka, tapi wahyu itu telah diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi tak mustahil agama lain pun lebih kurang macam itu juga. Jadi apa yang betul, yang baik dalam kalangan manusia ni adalah min baqayan nubuwah, saki-baki kenabian dan kerasulan daripada wahyu Allah Ta'ala. Jadi ilmu manusia ni sentiasa tidak boleh lekang daripada wahyu. Kerana ilmu manusia yang pertama datang daripada wahyu, bukan daripada penelitian diri dia sendiri. Sejurus Allah Ta'ala cipta Nabi Adam AS, ilmu pertama Nabi Adam dapat ialah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. So ilmu yang dapat daripada wahyu, bukan daripada pemerhatian dia, bukan daripada kajian dia, bukan daripada eksperimen yang dia buat. Kan? Itu asal ilmu manusia. Tuhan kata Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tuhan yang ajak. Bukan manusia yang perhati yang alam ni dulu. Tuhan ajak dulu. 'Allamahul bayan. Tuhan ajak dia bercakap. Al-bayan maknanya bercakap. Okey. Kalau Tuhan tak ajak bercakap, mak pak kita bukan ajak kita bercakap. Kan? Dia boleh sebut perkataan, tapi macam mana kita tangkap perkataan tu, kita proses perkataan tersebut. Itu misteri. Kan? Tak nak dihurai oleh sains. Kan?
Macam mana bahasa? Bahasa itu bahasa membentuk satu cabang kajian falsafah yang besar. Kan? Apa hubungan kait bahasa dengan pemikiran? Macam mana manusia dapat bahasa dan seterusnya. Dan bahasa tidak khusus kepada manusia. Juga binatang pun ada bahasa. Tapi itu ilmu datang daripada Nabi Sulaiman. Ulimna mantiqat tayr. Kan? Dan Nabi Sulaiman, mukjizat dia faham bahasa burung. Tanpa perlu belajar. Orang lain boleh juga faham bahasa burung. Tapi dia kena perhati, dia kena kaji burung. Kalau bunyi burung ni bunyi lagu ni, maknanya lagu ni. Kan? Tapi Nabi Sulaiman tak perlu semua tu. Dia boleh faham terus. Kan? Bahasa semut dia faham. Kan? Bukan bahasa semut hak tipu tu. Bahasa semut sungguh lah. Kan? Dia dengar semut tu cakap kan. Dan lebih menakjubkan lagi, Nabi Sulaiman boleh dengar semut tu cakap. Kan? Di tanah tu. Kan? Jadi itu adalah mukjizat Nabi-Nabi. Dan saki-baki mukjizat Nabi ini akan berbaki kepada manusia. Mukjizat Nabi. Bila Tuhan bagi dekat satu Nabi, mukjizat. Lepas Nabi itu dah wafat. Kemahiran daripada mukjizat dia tu tidak hilang sepenuhnya. Sebab tu Nabi SAW kata, semua daripada nubuah ni akan hilang kecuali apa? Ru'ya, mimpi yang benar, ru'ya sadiq. Itu yang saki-baki daripada mukjizat Nabi SAW. Dan kita tahu bila Tuhan ajak Nabi Daud mukjizat dia apa? Boleh melunakkan besi dengan tangan dia. Tapi lepas itu, maka manusia adalah kepandaian untuk melembutkan besi. Mana kita buat kereta, buat apa semua daripada besi. Kan? Asal ilmu tu mai daripada mana? Menerusi mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kan? Lepas tu bila sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana Tok Bomo boleh buat garis-garis atas tanah? Betul dia tahu betul nasib orang tu. Nabi kata apa? Kana nabiyyun minal anbiya yakhut. Dulu ada nabi mukjizat dia. Bila dia buat macam tu dekat tanah, dia tahu apa nak jadi, benda gaib. Tuhan bagi dekat dia. So kalau Tok Bomo tu buat terkena betul dengan garis yang Nabi tu buat, Nabi kata, itulah. Dia dapat tahu. Kan? Saki-baki ilmu kenabian tu berbaki kepada manusia. Tamadun manusia ini dibentuk oleh kenabian. Jadi kita tak boleh pisahkan wahyu daripada sumber epistemologi macam kita dah bincangkan. Jadi kita kena faham bahawa ada banyak maklumat ilmu manusia yang kita waris ini berasal daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata syidad jam'u syadidah wa hiya al-mawsufa bi syiddah. Syidad ialah kata plural daripada syadidah. Dan syadidah maknanya kukuh. Ya. Tidak rosak, tidak runtuh, tidak reban. Kan? Bumi terdedah kepada rosak dan reban. Sebab tu ahli falsafah macam Aristotle, lepas dia anggap langit ni tak sama unsur dia dengan bumi. Unsur langit tak sama dengan bumi, dia kata. Walaupun kajian sains moden kata tak betul lah. Sebenarnya apa yang di bumi datang dari langit juga. Gas-gas ni semua main dari langit. Kan? Besi pun turun daripada langit. Kan? Jadi kita kata pasal apa? Bumi ni terdedah kepada rosak. Bumi makin hari lama-lama dia dah rosak. Kan? Dan akhir sekali berlaku kepada bumi ni, nanti bumi dah tak boleh tampung orang di apa dia punya permukaan ni. Yang Tuhan kata, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Al-ard al-mihad ini lama-lama nanti dah tak boleh nak tampung apa di atas dia. Dia akan reban, dia akan runtuh. Sebab itu sebelum jadinya kiamat, antara 10 tanda kiamat kubra apa dia? Nabi kata akan berlakunya khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratul Arab. Akan berlakunya sinkhole yang besar di belah timur, belah barat dan di jazirah. Kan? Akan berlakunya lubang benam. Kan? Jadi maknanya bumi dah tak nak pegang lah. Kan? Sekarang ni dah mula ada sikit-sikit. Kan? Tapi nanti bila dekat kiamat, 10 tanda kiamat yang besar, akan ada sinkhole yang besar. Nabi kata. Kan?
Jadi kita semakin hari semakin menuju kiamat. Itu tak dapat dielakkan. Kita tak lari pada kiamat. Kan? Macam mana kita tak lari pada mati, itu memang dah ketentuan Tuhan. Kan? Macam kalau orang sains dia kata lama-lama bumi ni akan mati haba, dia kata. Jadi kok mana pun kiamat tu pasti jadilah. Mati haba ke apa pun tak kira lah. Kan? Tapi yang penting dia benda gaib, Tuhan bagi tahu cara kiamat tu akan jadi macam mana. Kejadian alam ni akan berubah sikit demi sedikit. Dan kita tak tahu macam mana benda tu jadi. Kan? Dulu orang tak terbayang masa orang dulu baca hadis ni. Berlakunya lubang benam di timur barat. Macam mana jadi? Orang tak terbayang. Kan? Kita yang hidup tahun 2024. Kita terbayang tak? Terbayang lah pasal dah jadi kita. Kan? Jadi kan. Sat-sat. Lebuh raya dekat Ipoh tu sat-sat tutup. Sebab tak ada tanah mendap. Kan? Repair. Betul ada dekat Jalan Tar. Kan? Tanah runtuh pun banyak jadi. Kan? Jadi kita tahulah bahawa benda tu benar. Sebab tu tanda-tanda akhir zaman ni, kita jangan duk fikir dengan keadaan kita sekarang semasa. Dia akan jadi dan kita akan stuck. Macam mana jadi? Masa Nabi kata dekat sahabat, antara tanda kiamat adalah pena akan tersebar. Agak sahabat terbayang tak? Dia faham lah mana pena tersebar. Tapi macam mana pena tersebar? Kan? Alat tulis. Kan? Zaman tu alat tulis susah dapat. Bukan senang. Sampai zaman Imam Syafi'i tu pasal tulis dengan ayat liuk atau buat tangan tu. Kan? Tapi dia ingat. Kita tulis macam-macam. iPad apa semua. Haram tak ingat apa pun. Kan? Tapi Imam Syafi'i tulis atas buat tangan. Dia ingat apa dia tulis. Kan? Imam Malik kata, hang yang main lah. Tulis atas buat tangan. Baca balik. Dia baca balik. Betul semua. Kan? Kan? Kita tulis atas iPad. Tak hilang lah. Dia kata, cari tak jumpa. Kan? Tak terpadam pula. Kan? Jadi susah. Kan? Tapi nak cerita kata, pena tu tersebar. Orang dulu memang tak faham. Tapi kita duk pakai alat pena macam-macam. Di tangan kita, di poket kita. Kan? Ini semua orang pakai note. Dulu note kertas. Kan? Dulu note orang ingat buku 555 je note tu. Kan? Buat tulis hutang. Ni kalau note tu maknanya apa? Telefon. Kan? Dah berubah dah. Bahasa tu berubah. Kan? Pasal apa? Berubahnya teknologi. Kita pun tak boleh nak bayangkan macam mana benda tu jadi. Tapi Nabi kata dalam masa yang sama Nabi sebut juga, walaupun tersebarnya pena, tapi Nabi kata kejahilan mengukuh. Kan? Nampak macam, kalau orang dulu baca hadis dia nampak macam kontradik. Dia kata macam mana kalau dah pena tersebar? Mestilah orang makin pandai. Tapi siapa Nabi kata bila pena tersebar orang makin bodoh. Tapi kita hidup zaman lah ni memang betul Yang tersebar tu alat tulisnya. Tapi ilmu tu tak sebar. Ilmu tu makin pudar. Kan? Yang disebarkan menerusi pena itu ialah kejahilan, pembohongan, dusta, fitnah. Kan? Itu majoriti yang orang tulis. Kan? Tulis cerita merapu. Kan? Itu yang orang sebarkan menerusi alat tulis yang tersebar itu. Kan? Bukannya ilmu. Ilmu tu sikit saja. Jadi tak ada kontradik. Kita tak terbayanglah kontradik. Jadi kalau kita baca kita ulama dulu, mungkin kita akan rasa ulama tu bincang. Pasal apa? Macam mana kita nak faham hadis ni? Dia macam bercanggah dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang hadis benda-benda akhir zaman ni kita tak tahu. Kan? Jadi kita kata bila musannif, ialah masa itu mungkin baru lagi penerokaan langit dan sebagainya, mungkin dia tak tergambar. Dan maklumat dia pasal langit pun masa dia tak sama macam kita. Walaupun musannif pada abad tafsir ni abad 19 dah. Kan? Tapi tak sama macam kita hidup abad ke-20 lah dia. Kan? Tapi tak sama macam kita pada abad ke-21. Kan? Masihi. Penerokaan langit tu semakin gencar dan orang tahu kita semakin jahil tentang langit, bukan semakin pandai. Makin orang naik ke langit, makin mereka tak tahu. Kan? Maklumat makin berubah. Hak dulu mereka sangka mereka tahu. Lah ni mereka dah ubah pula. Oh, rupanya kita salah sangka, silap sangka. Bukan dia. Kan? Jadi itu adalah, kita kata, ilmu yang Tuhan bagi itu penting. Wahyu adalah sumber yang kita tak boleh nafikan.
Setengah orang dia tak anggap dalam maklumat wahyu, dia kata tak saintifik. Dia kata kita kena maklumat kena saintifik. Kita kata apa makna saintifik? Kalau you hadkan saintifik tu kepada eksperimen, tak betul lah. Tak betul. Bukan semua maklumat kita boleh dapat secara eksperimen. Kan, kita tak boleh kaji langit. Kita tak boleh ambil sampel langit buat turun main masuk makmal. Kan, kok orang pinat langit tu dia potong sikit langit. Balik main macam tak boleh. Tak boleh. Kan? Jadi bahkan banyak eksperimen itu akhirnya ilmu dibina berdasarkan qiyas atau khabar maklumat. Tanya saintis. Dalam banyak-banyak doktor dalam dunia ni, ada cerita orang doktor kan. Berapa orang betul-betul doktor yang pernah tengok COVID? Kan? Mungkin seorang dua ya. Yang kaji COVID tu lah, awal-awal tu. Dia tu. Kan? Doktor lain dalam dunia yang duk ubat orang COVID ni, haram dia tak nak tengok COVID pun. Dengan mata dia sendiri. Kan? Jadi, kita kata, berdasarkan khabar, pemberitahuan. Dan kesan, kau nampak kesan penyakit itu. Bukan semua orang tengok COVID. Kan? Bukan semua orang tengok kuman, penyakit, E. coli ke apa ke. Kan? Jadi, bukan semua orang. Jadi, majoriti ilmu manusia ni dibina berdasarkan pendengaran. Kita dengar orang yang tengok habak kita. Jadi, pasal apa you nak nafikan wahyu? Wahyu macam tu juga. Allah Subhanahu Wa Taala dia maha mengetahui. Dia habak dekat Nabi, Nabi habak kita. Kan? Hang dalam hidup hang selama ni pun, dalam sains tu pun, hang bukannya tengok semua benda dalam sains tu, hang percaya bulat-bulat apa orang habak je. Kan? Majoriti benda dalam sains tu bukannya eksperimen pun. Maksudnya, kalau hang kata ilmu kita mesti based on experiment, experience. Kita kata betul lah tu. Semua ilmu macam tu. Tapi experience bukan mesti experience setiap orang. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khabir. Yang paling expert sekali. Allah Ta'ala. Dia paling tahu sekali. Jadi bila dia habaq dekat Nabi SAW, betul lah tu. Sahih lah tu. Dalam Islam memang kita tidak ada konsep apa yang disebut oleh ahli falsafah sebagai metafizik. Tak ada. Kita ada ghaib dengan syahadah. Ada alam ghaib, ada alam syahadah. Alimul ghaibi wa syahadah. Tuhan yang maha mengetahui yang ghaib dan yang syahadah. Ghaib ialah apa yang ghaib daripada kita, yang tak dapat dicapai oleh panca indera kita sekarang. Tapi akan sampai masanya panca indera itu Tuhan akan upgrade dan update dan kita akan nampak. Macam malaikat sekarang ghaib. Kan? Tapi bila kita dekat nak mati tu, misalnya kita nak mati tu, kita nampak malaikat maut tu nampak. Kan? Masa tu Tuhan dah update kita punya kemampuan. Mata kita boleh tengok benda yang dulu masa kita hidup kita tak boleh tengok. Kan? Lepas tu Tuhan kata fabasurukal yawma hadid. Pada hari kiamat nanti mata engkau tu dah jadi macam besi, boleh tahan. Dah kukuh. Kalau lah malaikat mai depan mata kita, mampu kita tak boleh tengok, tak tahan. Kan? Tak mampu. Pasal kejadian malaikat tu luar biasa. Kan? Dia punya komposisi, dia cipta daripada cahaya. Kan? Nabi SAW diberikan kekuatan yang luar biasa. Ya, Tuhan bagi kepada para Nabi. Tidak bagi kepada semua orang. Macam je, kita kata sains pun sama lah. Kalau kamu kata, apa siapa Tuhan bagi kat Nabi, awak tak bagi kat semua orang. Inilah orang musyrikin. Dia minta dekat Allah Ta'ala. Dia kata, awak Tuhan bagi kat Nabi tu je, awak tak bagi kita semua. Kan? Habaq kat mereka, semua ilmu macam tu. Engkau jadi saintis. Awak, engkau tengok semua benda tak? Yang tengok tu berapa orang, berapa kerat je. Kadang-kadang teori-teori sains tu dibina hasil eksperimen seorang buat. Kan? Lepas tu dia habaq, betul orang lain sambung. Kan? Berdasarkan seorang buat. Yang sambung tu pula seorang je. Hak ramai-ramai ribu-ribu juta-juta saintis lain ni, semua muqallid je. Taklid buta je. Kan? Bukannya dia mujtahid pun. Kan? Maksudnya dia sendiri bukan experience benda tu langsung. Kalau ilmu duniawi hang ni pun macam tu, pasal apa hang nak heran pasal ilmu lain? Sedangkan ilmu alam ghaib lebih dahsyat lagi. Sedangkan sains ni ilmu benda tentang alam dunia.
Kan? Benda tentang alam dunia. Kan? Kalau orang habaq dekat engkau pasal tangan manusia ni kalau pegang apa ada kuman. Hang lagi tak tengok. Yang tengok tu seorang je. Kan? Tapi hang boleh terima, boleh percaya. Kan? Betul kau untuk buat sabun, Dettol hang pun beli. Kan? Kan? Saya pun percaya ni tangan kita ni pegang ada kuman. Kan? Hang pun tak pernah nak beli pula apa? Mikroskop ke apa nak tengok kuman kat tangan sendiri, tak ada. Kan? Kita based on percaya, fiqah. Kita taklid je lah kat saintis tu. Kan? Tiba-tiba mai dekat Nabi, oh tak mau, kami tak mau percaya dekat Nabi sampai kami tengok sendiri. Oh, banyak cantik. Kan? Sedangkan ilmu hak Nabi abang tu luar daripada alam dunia ni. Kan? Jadi sepatutnya hak tu lagi kau kena menyerah. Kalau kau boleh menyerah sesuatu yang engkau boleh capai, boleh je. Kau belilah mikroskop tu. Kau buatlah proses-proses dia. Tengok sendiri kuman ada kat tengah hang tu. Kan? Pasal apa nak kena taklid dekat orang lain? Pasal apa nak kena taklid dekat syarikat Dettol? Kan? Percaya. Kan? Lepas balik main bola kat padang ada kuman kat badan. Tanya dia, pernah tengok? Betul ada kuman kat badan? Tak pernah. Sampai dia mati tak pernah tengok. Kan? Tapi pasal apa dia beli sabun Dettol? Balik dia sabun badan dia apa semua. Pasal dia percaya ada taklid. Dah Dettol tu kata hak yang habaq ni saintis. Kita pun tak tahu sungguh ke tak. Saintis kah? Kita pun tak tengok sijil dia. Apa nama dia. Kan? Tapi kita boleh percaya. Tapi pasal apa bila Nabi habaq tak percaya? Tak masuk akal. Tak logik. Ini pemikiran yang songsang. Sepatutnya, apa Nabi habaq, lebih kita kena percaya. Kan? Lebih kita kena percaya. Kalau kita boleh menyerah kepada orang yang macam saintis. Yang kita dengan dia sama aja level. Apa yang dia mampu buat, kita boleh buat juga. Semua orang boleh jadi saintis. Tak ada ahad. Nabi bukan semua orang boleh jadi. Nabi ciptaan khusus. Kan? Kita tak boleh berusaha untuk jadi Nabi. Tak boleh. Kan? Nabi tak dapat dengan usaha. Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang dia bawa itu, ilmu yang tak boleh dicapai oleh mana-mana orang. Melainkan menerusi jalan nubuah. Jadi sepatutnya kita sebagai makhluk Allah Ta'ala lebih kita menyerah lagi kepada apa yang Nabi beritahu. Lebih daripada kita menyerah kepada apa yang doktor habaq, apa yang saintis habaq, apa yang orang lain habaq. Kan? Tapi inilah kadang-kadang pemikiran tak betul. Cara orang musyrikin dipikir dia songsang. Kan logik dia tidak tepat. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata, bila Allah cerita tentang langit, maka Allah cerita pula tentang benda-benda di langit yang ada manfaat kepada manusia. Tuhan sebut, وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Jadi supaya langit itu tidak reban kena kita. Tuhan sebut syidada. Ya? Bayangkan kalau langit itu tidak syidad, tidak syadidah. Langit itu pula boleh runtuh macam tanah. Naik Kan? Tiba-tiba boom runtuh mai. Kan? Apa yang tu langit. Kan? Jangan teruk lah. Kan? Itu akan jadi masa hari kiamat. Kan? Masa langit pun akan runtuh apa semua kan. Ini orang dah takut bunyi lentuman misteri dekat Ipoh kan, tak jumpa bela. Kan, kita pun tak tahu bunyi apa, wallahu alam. Dulu zaman Nabi SAW satu malam dengar bunyi kuat. Kan? Kata orang heran bunyi apa. Nabi keluar pergi tengok, berkata tak ada apa. Tapi sahabat dia, kalau Nabi kata tak ada apa, okey, kita beriman je lah. Kan, tapi lah kita tak ada Nabi nak habaq kan. Ada juga dalam hadis beberapa peristiwa kan. Kita pun tak tahu apa bunyi. Kan. Itu tengah berlaku dalam kawasan bumi, kita tak tahu. Bukan sebuah benda jadi kita boleh tahu. Kan. Kawan nak jatuh dalam sinkhole tu, bukan jatuh pi alam lain pun. Yalah dia dah pi alam lain lah mati kan. Tapi jasad tu kan masuk bawah tanah ya, dalam saluran kita ya, tak boleh nak ambil. Kan, tak boleh bawa keluar. Kan, pasal di bawah bumi ni pun kita tak boleh kuasai. Kita ni boleh berjalan atas bumi je. Itu ya Tuhan bagi dekat tu ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berjalanlah kamu di atas bahunya. Permukaan dia. Itu kawasan kita, permukaan bumi. Kan? Bawah bumi kita tak kuasai. Kan? Terhad kuasa kita. Kan? Jadi Tuhan sebut sifat langit yang memberi faedah yang besar kepada kita. Syidada. Kemudian Tuhan kata,
Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami ciptakan lentera yang menyala-nyala. Jadi setelah Allah Ta'ala sebut tentang langit, Tuhan sebut satu jirim langit yang berada di langit yang sangat penting kepada manusia, iaitulah matahari. Makna as-sirat di sini, sirat makna kalimah as-siraj ialah cahaya, pelita, lampu. Itulah lampu yang menerangi. Lampu ni panggil siraj lah ni. Dalam bahasa Arab, apa nama bahasa Arab asal. Yang malah bahasa Arab cakap ni dia panggil apa? Lambah daripada lamp. Kan? Itu bahasa Arab moden, bahasa Arab bukan asal. Bahasa Arab asal lampu semua panggil siraj. Jamak dia suruj. Tak kira lah lampu elektrik ke, lampu apa pun, yang penting lampu yang cahaya tu boleh bagi terang. Nama dia siraj. Okey. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala nak cerita tentang matahari. Tuhan kata, dan kami jadikan lampu cahaya wahaja. Wahaja ini daripada perkataan mubalaghah daripada al-wahaj. Al-wahaj. Dan makna wahaja ialah yang menyala-nyala. Yang menyala-nyala dan panas. Menyala-nyala dan panas. Sirajun multahiba. Lentera, cahaya, lampu yang menyala-nyala, tak berhenti. Terang cahaya dia menyala-nyala. Dan matahari ini macam kita tahu ialah sumber penting bagi kehidupan manusia, dan akan datang nanti Allah Ta'ala akan cerita kejadian hari kiamat. Di antara kejadian yang mengerikan di hari kiamat ialah apabila idza syamsu kuwirat, matahari akan dipadamkan, digulungkan. Hilangnya manfaat matahari. Sedangkan kita tahu, kita hidup di abad ke-21 ini, kita semakin hari semakin bergantung kepada matahari lebih daripada dulu. Kan? Pasal Allah orang makin kepada tenaga solar. Kan? Kebergantungan kita kepada matahari semakin hari semakin dahsyat. Jadi kita yang dah dekat dengan kiamat ni, kita lebih terbayang lagi betapa dahsyatnya nanti bila idza syamsu kuwirat. Kan? Dan sebab itu Tuhan jadikan gerhana matahari itu, Nabi kata ayatun innama hiya ayatun min ayatillah yukhawifu biha ibadah. Satu petanda daripada tanda-tanda Allah yang Tuhan takutkan dengannya hamba-hambanya. Kerana hilangnya cahaya matahari di waktu siang menggerunkan dan menghilangkan banyak manfaat, dan akan terhenti segala gerak kerja kita. Kan, jangan kata waktu gerhana, kalau kena jerubu pun gelap macam malam, kita dah takut. Hilang banyak manfaat, kita tak nampak benda. Kan? Apatah lagi kita di abad ke-21 ni, lebih kebergantungan kita kepada matahari semakin lebih lagi, bertambah-tambah pula daripada dulu sebelumnya. Kan? Jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang matahari. Dan makna wahaja ialah macam kita sebut tadi, waqadan, mutala'lian waqada, menyala-nyala. Ya, menyala-nyala. Dan di sini melazimkan dianya panas. Sebab ahli falsafah dahulu mereka ada khilaf tentang adakah matahari itu panas ataupun tidak. Kan? Jadi sebab dia kata panas ni, sampai Ibn Tufail dalam Hayy bin Yaqdhan jadikan di antara perkara musallamat, benda yang telah diterima secara umum oleh saintis zaman dia, matahari tak panas. Kan? Yang panas itu ialah haba bila kena bumi. Kan? Tapi ada juga pandangan yang kata matahari panas masa tu. Kan? Dia kata habis tu kalau kita naik ke atas makin sejuk. Kan? Ala kulli hal, Tuhan sebut matahari ialah wahaja. Dan Tuhan namakan dia sirajan. Dan siraj pada masa tersebut ialah lampu yang dinyalakan daripada api. Jadi Tuhan tashbihkan di sini sirajan wahaja. Sirajan wahaja. Dan Tuhan sebut waja'alna macam biasa. Pasal kita kata ja'alna sini melibatkan sifat matahari. Jadi Tuhan kata kami jadikan matahari itu sifatnya seperti siraj. Seperti siraj. Seperti
lampu lentera yang menyala, yang panas, yang menyala-nyala, yang membahang. Ya. Kemudian Tuhan sebut wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan daripada al-mu'sirat. Ya. Daripada ini mu'sirat adalah fa'il daripada a'sara, a'sarat, yu'siru. Ya. Dan dia adalah merujuk kepada masa di sini. Maksud masa di sini ialah sesuatu yang menghampiri masa untuk memerah ataupun diperah. Itu makna mu'sirat. Dan maksud di sini ialah awan. Jadi di sini ada tashbih, ditashbihkan awan dengan mu'sirat, tentang hujan. Kami turunkan daripada al-mu'sirat ma'an thajjaja, air yang mencurah-curah. Jadi mu'sirat di sini ialah awan. Ya. Dan awan di sini tashbihkan dengan mu'sirat. Dan asal mu'sirat ialah wanita yang mencecah usia akil baligh dan hampir masa untuk turun haid. Itu adalah mu'sirat, asal makna mu'sirat dalam penggunaan bahasa Arab pada masa itu. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kemudian Tuhan kata untuk kami keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan, biji benih dan tumbuh-tumbuhan dan taman-taman yang meliuk-liuk. Ini kita akan datang membincangannya. Poin dia, kita dapati unsur balaghah yang terdapat pada sejumlah ayat daripada 12 sampai 14 ni berbeza dengan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Kita bincang tu ada tashbih baligh. Kan? Pasal Tuhan samakan bumi seperti mihad, jibal seperti autad. Tapi di sini ada tashbih juga. Ada tashbih. Dan Tuhan kata waja'alna sirajan wahaja. Ya. Di sini ada perkataan, maksud di sini wal ja'alna syamsa sirajan wahaja, dan kami jadikan matahari sebagai lentera yang menyala-nyala, lampu yang menyala-nyala, lampu yang membakar lagi menyala-nyala. Itu asal struktur perkataan takdir dia, ada perkataan syams. Yani waja'alna syamsa kasirajin, kami jadikan matahari seperti lampu yang menyala-nyala. Okey, itu makna. Sama juga pada wa anzalna minal mu'sirat wa anzalna minas sahab allati kal mu'sirat, dan kami turunkan daripada awan yang seperti mu'sirat, seperti wanita yang dah sampai masa nak haid akan turun haid dia. Air yang mencurah-curah. So kalau dulu kita bincang tashbih, tashbih baligh dibuang dia punya adat dan dibuang dia punya wajah syabah. Tetapi kita kata syarat tashbih musyabbah dengan musyabbah bih mesti kena ada. Tak boleh buang. Tapi di sini kita dapati al-musyabbah dibuang. Tak disebut musyabbah. Tidak ada perkataan syams. Ya? Tidak ada perkataan syams dibuang. Yang tinggal ialah musyabbah bih, sirajan. Tidak ada perkataan sahaban. Yang ada adalah mu'sirat, iaitulah musyabbah bih sahaja. Maka di sini unsur balaghah yang ada di sini kita panggil al-isti'arah. Isti'arah makna dia apa? Dia kata isti'arah tashbihun hudhifa ahadu tarafaihi. Asalnya dia adalah tashbih, tapi dibuang salah satu daripada bucunya ataupun dia punya penjurunya, rukunnya. Jadi rukun tashbih yang paling penting adalah al-musyabbah dengan al-musyabbah bih. Okey. So kita kata tadi asy-syamsu siraj, matahari seperti lampu. So asal ayat dia asy-syamsu siraj. Okey. Matahari seperti lampu. Tetapi sekarang ni dibuang. Okey.
Iaitulah yang disamakan itu dibuang, syams dibuang, tinggal musyabbah bihnya, siraj. Okey, tinggal kata musyabbah bih siraj. Ini nama dia isti'arah kita panggil. Dan isti'arah ada, sama ada dia tasrihiyah, jelas, atau makniyah, tersembunyi. Tasrihiyah kita boleh terjemahkan dia sebagai jelas lah. Ataupun yang ni, makniyah ni sembunyi. Okey, apa maksud jelas? Jelas maknanya kita tahu perkataan ni ada tashbih. Kita nampak dia ada unsur tashbih. Kenapa kita nampak dia ada unsur tashbih? Kerana yang dikekalkan itu ialah musyabbah bih. Kan, kita takkan kata, takkan Tuhan nak kata dijadikan langit tu lampu pula. Kan? Tak logik lah, pasal langit tu bukan lampu, bukan pelita. Kan? Bukan lampu minyak. Yang menyala-nyala tu matahari, syams. Kan? Jadi kita perasan bahawa di sini ada musyabbah yang dibuang. Jadi dia jelas. Dia jelas. Kan? Takkan Tuhan nak kata wa anzalna minal mu'sirat. Takkan Tuhan betul-betul nak perkataan mu'sirat ni wanita. Takkan di langit tu ada. Kan? Taklah kan? Jadi mestilah ada sesuatu, itulah hujan turun daripada awan. Jadi awan itu diumpamakan seperti mu'sirat. Kan? Jadi kita kata di sini ada isti'arah tasrihiyah. Tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah. Kalau isti'arah makniyah, ini ada dalam surah yang lain, ayat yang lain, bukan ayat dalam ni. Allah Ta'ala kata, contoh ayat dalam surah Maryam ayat 4. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Nabi Zakaria dalam doa dia kata washta'ala ar-ra'su shayba. Dia kata, wahai Tuhan, telah lemahlah tulang-tulangku, wahanal azmu minni, washta'ala ar-ra'su syaiban, dan telah menyalalah kepala aku dengan uban. Dia kata kepala dia uban dah nyala-nyala. Di sini asalnya ialah washta'ala ar-ra'su kannari syaiba. Telah menyala rambut aku dah macam api yang menyala dengan uban. Maksudnya putih lah. Dia nak samakan rambut dia yang dah penuh dengan uban tu macam, dan kalimah ishta'ala digunakan untuk cahaya, untuk api. Kita tak guna untuk kepala. Kan? Ini kita panggil isti'arah makniyah. Apa makna makniyah di sini? Dia disebut padanya al-musyabbah. Musyabbah bih dibuang. Tetapi dikekalkan qarinah untuk menunjukkan apakah yang disamakan dengannya itu. Dan contoh yang paling famous dalam isti'arah makniyah adalah perkataan Al-Hajjaj. Dalam khutbah dia kepada orang Iraq, dia kata, ra'aitu ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha. Dan aku melihat ada kepala-kepala yang telah masak ranum dan sampai masa untuk dipetik. Jadi dia samakan kepala musuh-musuh dia yang dia nak pancung seperti buah. Tapi dia tak kata ra'aitu ru'usan kathamar. Aku lihat kepala seperti buah tak. Jadi samar itu dibuang. Okey, musyabbah bihi yang disamakan dengannya itu dibuang. Tetapi disebutkan sifat buah aina'at. Wahana qitafuha. Qitafuha petik buah. Kita tak panggil petik kepala kita. Pancung, penggal. Kan? Jadi ini dipanggil isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah. Kemudian isti'arah juga terbahagi kepada, kita sebut di sini, asliyah dengan tabaiyah. Isti'arah asliyah dan tabaiyah. Ini berdasarkan lafaz
yang digunakan, adakah ianya adalah kata nama yang jamid, isim jamid, ataupun isim mushtaq atau fi'il. So kalimah siraj, wa ja'alna sirajan wahaja, ini adalah isim jamid, dia bukan perkataan mushtaq. Isim jamid, dia tidak ada, daripadanya tidak ada apa kita kata mushtaq ni ialah pecahan bahasa, pecahan perkataan daripada asal perkataan. Dia bukannya masdar. Sirat bukan masdar. Sirat adalah kata nama merujuk kepada benda. Dia bukan kata yang daripadanya diterbitkan kata kerja. Daripada sirat kita tak boleh buat apa? Kita tak boleh buat fi'il, kata kerja. So dia adalah isim jamid. Dan kata ni pun tidak berasal daripada fi'il ke daripada apa tak, dia adalah isim jamid. So di sini waja'alna sirajan wahaja, dia adalah isti'arah tasrihiyah asliyah. Kita sebut dia isti'arah tasrihiyah asliyah. Pasal apa asliyah? Pasal perkataan dia siraj ini bukan kata yang diambil sebagai kata terbitan yang daripadanya kita boleh buat kata kerja atau buat kata fi'il atau kata fa'il atau isim masdar. Tak boleh. Dia adalah nama bagi benda. Okey. Macam tadilah ra'aitu ru'usan qad aina'at. Kalimah ru'usan dan thamar yang dia dimusyabbah bih itu adalah perkataan jamid. Adapun wa anzalna minal mu'sirat. Mu'sirat ni tak, ini kata mushtaq. Pasal dia adalah isim fa'il daripada kata kerja a'sara yu'asiru. Kan? Maka dia adalah isti'arah tasrihiyah tab'iyah. Pasal apa? Pasal pada tab'iyah sebab dia isim mushtaq. طيب. Jadi ini adalah kita panggil isti'arah. Walaupun musannif di sini dia panggil tashbih baligh, tapi sebab Ibn Ashur dia tak ikut istilah balaghah yang biasa. Dia guna istilah dia sendiri. So orang lain panggil ni isti'arah, dia panggil tashbih baligh. Kan? Bila kita sebelum ayat ni kita panggil tashbih baligh. So ini juga benda yang kita kena, kalau orang yang nak baca tafsir Ibn Ashur, dia kena tahu. Ibn Ashur bila tafsir balaghah, kadang-kadang dia tak ikut istilah yang mustaqirrah dalam ilmu balaghah. Dia guna istilah yang dia sendiri. Pasal dia anggap dia mujtahid dalam bahasa juga, dalam balaghah especially. Baik, jadi daripada ayat ini 14 sampai 16 Allah Taala telah bagi segala dalil daripada kejadian langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kemudian Tuhan sebut apakah tujuannya? Salah satu tujuan ataupun manfaat kepada manusia daripada kejadian langit ni. Matahari dengan hujan. Panas dengan lembap. Apa hasil daripada bersilih ganti? Sehari panas, sehari hujan. Apa hasil dia? Linukhrija bihi habban wa nabata. Untuk kami keluarkan daripadanya habba, biji benih, bijirin. Habban, bijirin. Beras kita, gandum. Nabatan, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Wa jannatin alfafa. Dan kebun-kebun. Yang pokoknya alfafa, ay multaffah. Orang kata apa, pokok dia berliuk-liuk. Saat duduk kiri kanan, yang kau ni silang kau ni silang belah ni. Kan? Jadi Tuhan kata, aku tumbuhkan pokok-pokok ni daripada asalnya tanah tu kering kontang. Hasil daripada silih ganti dua benda yang berbeza, yang berlawanan. Matahari panas kering, hujan basah. Kan? Tapi boleh tumbuh pokok. Dan kenapa Tuhan pilih tumbuh pokok di sini? Pasal
Inilah dia al-ba'th yang Tuhan nak cerita pasal an-naba'ul azim. Hidup lepas mati, bangkit balik, al-ba'th. Kan, inilah al-ma'ad. Macam mana Allah Ta'ala menghidupkan tanah yang kering kontang, tumbuhan, yang pokok-pokok, maka dia juga berkuasa menghidupkan balik orang mati. Ya? Macam mana tanah yang kering, ya, kalau orang Arab dia nampaklah wadi. Kan, wadi yang asalnya kering, tiba-tiba bila mai musim hujan, musim sejuk, akan turun hujan. Wadi tadi akan jadi sungai. Akan mengalir air dan pokok-pokok akan tumbuh di kanan dia. Dan mereka pun, kalau Arab zaman sekarang, akan pergi berkelah lah. Kan, bawa teko, bawa kopi, bawa syai, kan, hampak kapek duduk situ, kan. Dan bila habis musim dia, balik kepada kering. Kering, kan, kering tak ada apa, kering kontang, seolah-olah ayat tu tak ada, kan. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan nak bagi tahu macam mana dia boleh hidupkan. Dan inilah al-qudratul bahirah. Kuasa Tuhan yang mengagumkan. Apa dia kuasa Tuhan yang mengagumkan, yang hebat? Iaitulah keboleh upayaan dia, kemampuan Allah Tabaraka wa taala sebagai al-khaliq, al-bari, al-musawwir, untuk menukar kejadian dan menghasilkan sesuatu benda lawan daripada benda tu. Kan, lawan daripada benda tu. So panah yang bersifat kering dengan hujan yang bersifat basah, akhirnya tumbuh tumbuhan, pokok. Dan pokok ni perlukan dua-dua. Dia perlukan panas dan dia perlukan air juga. Dia tak boleh panas saja, mati. Kalau ayak saja mai banjir pun tenggelam, mati juga. Lebih pun tak boleh. Dia ada qadar. Kan? Dan ini kekuasaan Tuhan. Mengagumkan. Sangat mengagumkan. Tuhan sebut daripada awal, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bumi ni satu benda yang sama, tapi ada dua permukaan yang beza. Satu rata, satu tinggi, gunung. Kan? Lawan tu. Rata dengan gunung. Lawan. Kan? Lepas tu Tuhan cerita benda-benda yang berlawanan. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kita sebut berpasang-pasangan. Lelaki perempuan tak sama. Sifat, perangai, cara fikir memang jauh beza. Kan? Negatif, positif. Tapi dia kena hidup sekali baru dia aman. Kan? Kalau tidak, tak jadi. Kan? Kalau orang lelaki dengan perempuan fikir sama, tak boleh jadi pasangan hidup. Kan? Sebab apa? Dah satu pemikiran saja. Manusia kalau hidup dengan sama-sama geng dia, satu pemikiran, dia akan jadi syok sendiri. Dan tak ada siapa yang akan sedar bahaya yang akan main. Kan? Tu setengah orang kalau dia hidup sama-sama geng dia saja, dia perasan, dia syok sendiri gitu. Tak ada jadi. Itu akan membentuk panggil apa? Epistemic arrogance. Kesombongan epistemologi. Kan? Dia rasa diri dia hebat, ilmu dia hebat. Macam iblis. Bila dia hanya melihat kepada asal kejadian dia api. Jadi dia rasa api je lah yang bagus. Pasal apa nak kena tunjuk dekat tanah? Dia tak tahu tanah boleh padam api. Kan? Jadi itu kita kata kehebatan Tuhan. Dia cipta dua benda yang berlawanan. Tapi dua benda ni saling perlu memerlukan. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Malam dengan siang, tidur dengan jaga. Dua benda yang berlawanan, berbeza. Tak sama, lawan. Tapi Tuhan jadikan. Ya? Pasangan yang Tuhan cipta dalam alam ni, bukan pasangan yang maksudnya sama. Dia pasangan. Pasangan ni makna dia dua benda yang saling duduk sebelah-sebelah tapi dia lawan. Dia berbeza sifat. Itu adalah pasangan. Kan? Jadi alam ni Tuhan kata semuanya macam tu. Kekuasaan dia macam itu. Jadi Tuhan ceritakan pasal kejadian bumi, Tuhan ceritakan pula langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Tengok.
Lebih menakjubkan. Langit tu di atas. Tapi dia binaan. Kan? Tak perlu kepada lantai bumi ni. Kita nak bina, mana boleh kita bina di udara? Tak boleh. Kan? Kita bina mesti atas tanah. Kan? Langit bukan ada tiang. Ha? Tuhan kata, bighairi amadin tarawnaha. Tanpa tiang, kamu nampak. Maksud ayat tu, bighairi amadin tarawnaha. Bighairi amad. Langit tak ada tiang, Tuhan kata. Macam mana kamu tengok tak ada tiang, macam itulah dia. Kan? Dia tak ada tiang, tak perlu tiang-tiang. Tapi dia binaan. Macam bumbung bagi bumi, tapi tak perlu tiang. Kita kalau buat bumbung, tak bubuh tiang, untuklah reban lah. Kan? Tapi Allah Ta'ala kata langit bina. Di atas, fauqakum. Bukan di bawah kamu. Fauqakum. Tapi tak ada tiang. Tak runtuh. Syidadan. Kukuh pula tu. Kan? Lawan tu sifat dia. Kan? Kemudian Tuhan kata, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Langit yang tadi, tempat letak matahari punya panas menyala-nyala, langit tu juga daripada situ turunnya air. Kan lawan tu. Tak hebat lagi Tuhan sampai tu. Hebat sangat-sangat dah lah. Cukup-cukup hebat. Mana ada orang boleh buat tu? Tak boleh. Macam mana kering dan air lembap duduk di tempat yang sama di langit. Kan? Ini kehebatan Tuhan. Al-Qudrah al-Bahirah. Kekuasaan Tuhan yang mengagumkan. Kemampuan dia menciptakan dua benda yang mempunyai dua sifat yang bercanggah tetapi memberikan manfaat secara bersilih ganti. Kan? Kemudian hasil daripada segala lawan-lawan ni semua, datang manfaat semuanya balik kepada siapa? Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Maka selepas dah Tuhan sebut tentang segala kejadian ini, tentang tumbuhnya pokok dan sebagainya, ya, maka datanglah dia punya jawapan. Dia punya maksud daripada hujah-hujah yang dibuktikan ini, apa dia? Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari ketetapan, hari penentuan telah pun ditetapkan. Yaumul fasl, ya, hari yang telah pasti. Al-fasl yang telah diputuskan, yang telah dipastikan. Di sini kita akan, Tuhan akan mula cerita tentang peristiwa berlaku kiamat. Dengan itu, apa yang Tuhan janjikan, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, telah berlakulah. Telah datangnya, kita kata bukti-bukti yang cukup untuk memberikan keyakinan kepada diri manusia yang ragu tentang akan berlakunya hari kiamat. Yang penting, dia kena tadabbur, dia kena renung bukti-bukti ni semua. So, kalau siapa yang dah jumpa bukti-bukti ni, dah tengok, dah renung bukti-bukti ni, mustahil dalam jiwa dia tidak muncul rasa yakin kepada hari kiamat. Ini kita panggil ilmu daruri. Sebab Tuhan buktikan dia secara hissi, secara panca indera. Bukti kiamat itu depan mata. Ada. Dan ini kita akan sambung perbincangannya pada kelas yang akan datang. Bi'iznillahi ta'ala, insyaAllah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.